Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar perkembangan institusi pendidikan di Perancis pada abad ke-18 dan 19 Masihi. Okey, di Perancis ini pada abad ke-18 dan 19 Masihi muncul sistem pendidikan yang sistematik dan teratur. Sistem ini menjadi teratur selepas Undang-Undang Imperial diperkenalkan oleh Napoleon. Undang-undang ini menyebabkan semua institusi pendidikan disatukan di bawah pentadbiran Universiti Parsi. Pentadbiran universiti ini diterajui oleh seorang pengetua dan dibantu oleh majlis universiti. Dalam bidang universiti Perancis ini terdapat 3 bidang, iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Okey, seterusnya institusi pendidikan di Perancis ini ia ada 5. Yang pertama, sekolah rendah. Yang kedua, lyceum. Yang ketiga, kolej awam. Yang keempat, sekolah tinggi dan sekolah teknik. Yang kelima, universiti. Okey, yang pertama ialah sekolah rendah. Sekolah rendah ni penubuhannya dibenarkan oleh Undang-Undang 1795. Kemudahan bagi sekolah rendah yang disediakan komuniti masing-masing. Kebanyakan sekolah rendah dikendalikan oleh guru-guru dan pihak berkuasa gereja. Okey, yang keempat, guru yang mengajar di sekolah rendah bertanggungjawab kepada pihak berkuasa tempatan. Kelima, pentadbiran sekolah-sekolah rendah berada di bawah pengawasan dan penyeliaan ketua-ketua jabatan. Guru-guru yang mengajar di sekolah rendah menerima gaji daripada yuran yang dikutip daripada pelajar. Guru-guru yang mengajar di sekolah rendah dikehendaki menerima latihan perguruan terdahulu. Okey, yang kedua, lyceum. Lyceum merupakan institusi pendidikan menengah yang didirikan oleh Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran ini menyediakan peralatan mengajar dan pelapuk bagi institusi ini. Pentadbiran lyceum diterajui oleh seorang ketua pentadbiran dan dibantu oleh penyelia pengajian. Di lyceum ni terdapat 8 orang profesor yang berkhidmat. Pengajian di lyceum dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian elementari, yang kedua, bahagian nahu dan yang ketiga, bahagian tertinggi. Antara subjek yang diajar adalah bahasa kuno, teori, logik, etika, matematik, lukisan dan sains. Okey, yang ketiga ialah kolej awam. Kolej awam ini merupakan institusi pendidikan menengah yang ditubuhkan oleh Majlis Perbandaran. Kolej ini menekankan pembelajaran bahasa Latin, bahasa Perancis, sejarah, geografi dan matematik. Pengurusan kolej awam ini dikehendaki mendapat lesen daripada kerajaan. Seterusnya, menjelang tahun 1866, terdapat 251 buah kolej awam di seluruh Perancis. Pengurusan kolej awam akan diselia oleh 3 orang pesuruhjaya sekolah menengah. Okey, pengarah pendidikan akan menentukan dasar kolej awam termasuk mata pelajaran, buku-buku teks dan peraturan pentadbiran. Okey, yang keempat, sekolah tinggi dan sekolah teknik. Sekolah-sekolah tinggi ni dibenarkan ditubuh oleh Undang-Undang Pendidikan 1802.
Antara sekolah tinggi yang ditubuhkan adalah sekolah perubatan, sekolah undang-undang, sekolah matematik, sekolah mekanikal dan sekolah geografi. Pada tahun 1803, sebuah sekolah sastera dan perdagangan ditubuhkan di Perancis. Seterusnya menjelang tahun 1804, sekolah teologi yang berasaskan pembelajaran Katolik ditubuhkan. Menjelang abad ke-18 Masihi, sekolah-sekolah teknik telah ditubuhkan di Perancis. Antara sekolah teknik yang ditubuhkan termasuklah Politeknik Paris, Sekolah Tinggi Pengajian Perniagaan, Konservatori Kebahasaan, Sastera dan Perdagangan. Okey, akhir sekali universiti. Undang-undang Imperial yang diperkenalkan oleh Napoleon membenarkan penubuhan universiti. Universiti yang ditubuhkan oleh Napoleon dikenali sebagai Universiti Perancis. Semua institusi pendidikan di Perancis terletak di bawah pengawasan Universiti Perancis. Pentadbiran universiti diketuai oleh seorang ketua pentadbir yang dibantu oleh Majlis Universiti. Anggota Majlis Universiti dilantik oleh Maharaja. Majlis Universiti ini mempunyai kuasa dalam membuat keputusan berhubung dengan hal-hal penting. Majlis ini menjalankan penyelidikan dan mengawal sistem pendidikan di seluruh negara. Ketua pentadbir dan Majlis Universiti dibantu oleh rektor dan inspektor. Jadi kesimpulannya, muncul sistem pendidikan yang teratur dan sistematik di negara Perancis pada abad ke-18 Masihi. Seterusnya, terdapat institusi pendidikan bagi peringkat rendah, menengah dan universiti di Perancis. Di Perancis juga terdapat sekolah tinggi dan sekolah teknik yang menekankan pengajian dalam bidang tertentu. Pertubuhan institusi pendidikan melambangkan kemajuan pesat dalam bidang pendidikan. Perkembangan ini meletakkan asas bagi pemodenan dalam sistem pendidikan di Perancis dan Eropah dan menjadikan Perancis sebagai negara yang bijaksana.